Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aliana Metinusri daripada kumpulan 2. Hari ini kami akan membincangkan tentang grooming tips. Apa itu grooming? Grooming dalam bahasa Melayu bermaksud penampilan di mana proses seseorang individu kelihatan lebih kemas dan menarik. Selain itu, grooming juga bermaksud perkara-perkara yang dilakukan oleh seseorang individu untuk lebih kelihatan berkeyakinan diri apabila berada di khalayak ramai. Penampilan seseorang individu mempengaruhi pertentangan dan tanggapan orang yang berada di sekeliling kita atau lebih dikenali sebagai first impression. Secara tidak langsung, penampilan kita juga mempengaruhi profesionalisme, kepandaian serta kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang individu. Apabila disebut tentang penampilan, mesti kita terfikir-fikir apa yang mempengaruhi penampilan kita. Penampilan itu merangkumi aspek keseluruhan, iaitu antaranya ialah penampilan muka, penampilan keseluruhan badan, penampilan pakaian dan yang penting, penampilan gigi. Untuk pengetahuan, gigi merupakan struktur organ yang paling kuat di dalam tubuh manusia. Ini dibuktikan melalui penemuan sejarah di mana apabila pengkaji sejarah menemui struktur rangka manusia, mereka mendapati tubuh manusia yang lain sudah mulai reput, tetapi gigi masih kuat dan utuh. Manusia mulai tumbuh gigi seawal usia 6 bulan dengan jumlah 20 batang gigi dan mempunyai gigi yang lengkap seawal usia 5 tahun. Ini merupakan struktur gigi manusia. Manusia mempunyai gigi atas, gigi bawah, gigi kacip, gigi taring, gigi geraham kecil serta gigi geraham. Apakah kepentingan mempunyai gigi yang sihat? Sekiranya kita mengamalkan penjagaan gigi yang baik, kita dapat mengelakkan daripada penyakit gusi dan mulut seperti keris gigi dan gigi bernanah. Penjagaan gigi yang baik dapat menyalahkan kecantikan diri, mengelakkan daripada nafas berbau, meningkatkan keyakinan diri serta melancarkan sistem pemakanan. Sekian daripada saya, beralih pula kepada apakah peralatan yang diperlukan untuk memberus gigi. Nama saya Nur Aida Akwa binti Alias. Apakah alat-alat untuk memberus gigi? Yang pertama, berus gigi dan yang kedua adalah ubat gigi. Untuk berus gigi, kita perlukan berus gigi yang sesuai dari segi saiz dan juga berus mengikut peringkat umur seseorang tu. Dan yang kedua pula, untuk ubat gigi, kita perlukan ubat gigi yang berfluorida dan kurang bahan berlas. Macam mana pula teknik berus gigi yang betul? Letakkan berus gigi di permukaan mengunyah ataupun kita panggil sebagai gigi geraham dan berus gigi dari depan ke belakang. Seterusnya, letakkan berus pada sudut 45 darjah antara gigi dan gusi di bahagian permukaan luar gigi. Berus perlahan-lahan dari atas ke bawah untuk gigi rahang atas dan untuk gigi rahang bawah, berus dari bawah ke atas. Ulang langkah yang sama untuk permukaan sebelah dalam gigi pula. Untuk gigi permukaan dalam gigi hadapan, sendengkan berus gigi, berus dari atas ke bawah dan gunakan hujung berus gigi. Assalamualaikum, nama saya Nur Ainuda binti Muhammad Munawar. Saya akan membentangkan tentang penjagaan gigi mengikut umur, pemakanan dan makanan yang perlu dielakkan. Bagi penjagaan gigi pula, sudah semestinya kita perlu membuat pemeriksaan secara berkala sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. Untuk bayi, gigi mereka akan mula tumbuh di sekitar umur 6 bulan sehingga 1 tahun. Jadi hanya pada ketika itu kita boleh membawa mereka ke klinik gigi yang terdekat. Selain itu, cara memperus gigi mereka adalah dengan menyapu sedikit ubat gigi pada kain dan sapu di gigi mereka. Untuk kanak-kanak, kita perlu pastikan mereka memperus gigi mereka sekurang-kurangnya 2 kali sehari, terutamanya sebelum tidur. Ini kerana bakteria yang terdapat dalam mulut akan mula membiak ketika kita tidur. Dari
sudut pemakanan pula, pengambilan makanan mengikut piramid makanan perlu ditekankan. Hal ini demikian kerana pengambilan buah-buahan dan sayur-sayuran adalah penting untuk menjaga kesihatan gigi. Seelok-eloknya, diet kanak-kanak yang dipenuhi dengan gula-gula dan makanan ringan perlu digantikan dengan buah-buahan, snack sayuran dan keripik. Terdapat juga beberapa makanan yang boleh mengukuhkan kesihatan gigi kita. Antaranya ialah sayuran hijau, salmon liar, keju dan lobak merah. Makanan-makanan ini boleh melawan bakteria dalam mulut serta membantu badan kita menyerap lebih banyak kalsium untuk membantu pertumbuhan gigi dan tulang kita. Antara perkara yang kita perlu elakkan untuk menjaga kesihatan gigi kita ialah pengambilan makanan lebih gula dan makanan ringan. Sebagai contoh, masih ramai ibu bapa yang memberi anak mereka Nutella dan Milo panas sebagai sarapan secara harian. Mereka belum sedar bahawa walaupun dua produk ini diiklankan sebagai sesuatu yang sihat dan diperlukan oleh kanak-kanak, ia sebenarnya terlalu tinggi kandungan gulanya untuk diambil secara harian. Ini kerana bahan utama Milo dan Nutella ialah gula dan juga minyak sawit untuk Nutella. Bukan sahaja dia berkalori tinggi, dia juga sangat berlemak. Elakkan juga minuman beralkohol kerana ia boleh merosakkan gigi serta menggigit ais, pen dan pensel serta yang seangkatan dengannya kerana ia boleh meretakkan gigi kita. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Aini binti Zulkarnain daripada Fakulti BNE dan nombor kad matrik saya ialah CN200178 dan hari ini saya nak bentangkan tentang pemeriksaan gigi. Okey, so korang mesti pernah mengalami pengalaman ni, iaitu pengalaman pemeriksaan gigi ketika zaman sekolah kita dulu. Okey, so zaman waktu tu lah kan, kita mesti tak pernah fikir macam kenapa kita nak kena buat pemeriksaan gigi ni kan. Yang kita tahu waktu tu takut je nak masuk jumpa doktor dengan nurse yang akan cek gigi kita tu. Okey, dalam kita tak sedar sebenarnya pemeriksaan gigi ni memberikan kita dua jenis rawatan. Yang pertama, rawatan pemuliharaan dan yang kedua, rawatan pencegahan. Okey, rawatan pemuliharaan ni apa? Okey, rawatan pemuliharaan ini ialah rawatan untuk membaik pulih gigi kita selepas gigi kita dah rosak. Jadi selepas gigi kita dah rosak, kita nak baik pulihkan dia. So ini rawatan pemuliharaan. Okey, bagi rawatan pencegahan ialah rawatan yang diberikan kepada kita sebelum ataupun bagi mengelakkan gigi kita daripada rosak. Jadi kedua rawatan ni sebenarnya sangatlah baik untuk diri kita. Jadi itulah kenapa pentingnya untuk kita sentiasa melakukan pemeriksaan gigi ni. Tapi sentiasa tu berapa banyak kali kita nak kena buat dalam tempoh setahun ataupun kena tiap-tiap minggu ke buat. Okey, so sebenarnya bila kita nak buat rawatan kegigian ni adalah dalam tempoh 2 kali setahun, iaitu 6 bulan sekali. Ataupun jika didapati tak ada masa ataupun susah sangat nak pergi periksa pun, paling kurang kita boleh buat pemeriksaan gigi ni adalah sekali setahun. Selepas ni saya nak sharekan kepada anda adalah jenis rawatan gigi yang kita boleh buat. Okey, so kat sini saya nak sharekan ke anda jenis rawatan yang anda sendiri boleh lakukan ataupun dapatkan di mana-mana klinik pergigian. Okey, yang pertama adalah scaling. Scaling ni selain daripada scaling kita panggil juga cuci gigi. Okey, so cuci gigi ni adalah jenis rawatan yang kita akan lakukan di mana kita akan membuang karang gigi kita, dan dengan melakukan rawatan ini apabila kita melakukan rawatan ini, ia akan membantu memulihkan lagi kita punya gusi. Yang seterusnya adalah tampalan. Tampalan ni kita akan buat apabila terdapat lubang pada gigi kita dan lubang pada gigi itu masih lagi tak terkena pada saraf gigi kita. Jadi
pihak klinik akan buat tampalan pada gigi tersebut. Okay, seterusnya adalah extraction yang ramai sangat budak-budak takut, iaitu cabutan. So cabutan ni akan dilakukan apabila gigi kita dah tak dapat diselamatkan. Akhir kata daripada saya, marilah kita bersama-sama mengamalkan kebersihan mulut dan juga elakkan juga tabiat-tabiat yang tidak sihat untuk mulut kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Siti Zulaika binti Syukri dan tajuk yang telah dipilih ialah grooming tips. Oleh itu, poin yang akan disampaikan oleh saya ialah kesan, tabiat buruk dan cara mengekalkan kesihatan gigi. Tabiat buruk yang boleh memudaratkan kesihatan gigi merupakan gaya hidup yang boleh memberi kesan terhadap kesihatan gigi maupun kesihatan umum. Tabiat buruk yang pertama ialah menghisap jari. Ia merupakan keadaan yang normal bagi peringkat kanak-kanak dan kadang-kadang ia boleh berlarutan sehingga dewasa. Seterusnya ialah tabiat yang kedua, iaitu menggigit kuku. Ia boleh menyebabkan masalah pergigian seperti luka pada gusi maupun melelusi pada gigi hadapan. Tabiat yang ketiga ialah kerap memakan benda yang manis seperti gula-gula. Ia boleh menyebabkan masalah kepada gigi serta gigi mudah rosak. Ramai yang tidak tahu bahawa kesihatan oral merupakan cerminan tubuh yang boleh menyebabkan pelbagai penyakit yang berpunca daripada gigi dan mulut yang tidak sihat. Penyakit yang pertama ialah pembuluh darah tersumbat. Ia terjadi apabila plak terkumpul di dinding pembuluh darah dan menyebabkan aliran darah menjadi tersumbat. Penyakit yang kedua ialah stroke. Ia disebabkan oleh pembuluh darah tersumbat dan menyebabkan gangguan kepada otak. Seterusnya, penyakit yang ketiga, ia berkaitan dengan penyakit yang kedua dan yang pertama, iaitu pneumonia atau radang paru-paru yang diakibatkan oleh jangkitan pada pembuluh darah. Seterusnya, penyakit yang keempat iaitu gusi berdarah. Ia merupakan jangkitan yang berlaku pada tulang yang menyokong gigi akibat jarang membersihkan mulut. Akhir sekali ialah sepsis, iaitu tindak balas sistem imun terhadap jangkitan. Cara yang pertama ialah menjaga berus gigi. Jangan seringkali mengabaikan berus gigi anda kerana bakteria akan mudah merebak pada persekitaran berus gigi anda. Menurut American Dental Association, orang dewasa perlu menggantikan berus gigi setiap 3 bulan sekali. Cara yang kedua iaitu menggunakan Florida. Ia merupakan mineral semula jadi yang membuatkan enamel gigi menjadi lebih sihat dan lebih kuat. Seterusnya, memberas lidah dan bahagian pipi. Ia merupakan persekitaran yang sering bersentuhan dengan makanan selain daripada gigi dan gusi. Ia juga dapat memerangi bakteria di dalam mulut. Seterusnya, kurangkan meminum minuman manis kerana ia akan mengalami masalah sakit gigi serta gigi mudah rosak. Akhir sekali, jumpa doktor gigi dengan kerap. Pakar pergigian dapat membantu anda dalam masalah penjagaan gigi. Jangan tunggu sehingga gigi anda rosak. Akhir kata daripada saya, mencegah lebih baik daripada merubati.